Bagi saya, jawapan yang paling tepat adalah mengutamakan pendidikan anak-anak, membesarkan anak-anak sehingga peringkat paling tinggi pendidikan yang boleh mereka pergi. Lepas tu mereka akan berusaha untuk mencari rezeki berdasarkan dengan ilmu yang telah mereka peroleh. Selepas tu kita boleh meneruskan hobi kita, minat kita. Sama ada kita seorang yang minat memancing, ataupun minat motosikal, ataupun minat camping, kita boleh upgrade. Sebenarnya motorhome ini bukanlah kenderaan keperluan. Dia adalah kenderaan yang sampingan saja. Dan ramai sebenarnya camper-camper bermula dengan menggunakan kemah. Kemudian mereka mungkin upgrade ke camper car, dan seterusnya camper van, dan upgrade van menjadi motorhome. Dan kalau yang punya bajet yang besar, terus membeli motorhome. Dan motorhome ni pun ada banyak jenis. Ada yang bawah 100,000 dan ada yang di atas 200,000, bergantung kepada model dan kemudahan yang disediakan di dalamnya, dan keselesaan jenis enjin, jenis kenderaan. Aircon dapat power dari mana? Aircon ni kita dapat power daripada bateri. Bateri kita charge daripada 5 sumber. Pertama, plug rumah. Sebelum kita berjalan, kita kena pastikan kita dah cas penuh sebaik-baiknya lah. Okay. Kedua, daripada solar panel. Mungkin kita tak sempat cas, tapi power dah penuh. Sebab waktu tu dia panas, cuaca panas dan cerah, dia mengecas ataupun mengisi power di dalam bateri. Itu melalui solar panel. Jadi kita jimat listrik rumah. Ketiga, daripada generator. Generator ni apabila kita tak sempat, kita nak balik daripada kerja, kita terus bergerak, tak sempat nak cas bateri, dan waktu tu pula mendung, solar panel tak boleh nak cas. Jadi kita onkan generator, kita jalan terus kan, dalam travel mungkin 2 jam. Jadi bateri kita melalui apps yang kita pasang, kita boleh lihat di dalam handphone kita, bateri mungkin akan increase dia punya power. Itu adalah kaedah. Dan keempat atau kelima tadi adalah, yang akhir adalah cas daripada enjin kereta. Bila kereta berjalan, dia akan mengecas bateri juga. Sebenarnya berdasarkan pengalaman yang saya gunakan, kalau kita tidak menggunakan kemudahan elektrik yang ada di kabin terlalu banyak, bateri kita boleh dicas oleh enjin kereta. Tapi sekiranya semasa dalam perjalanan, di dalam kabin menggunakan aircon, pasang lampu, atau ada yang lebih menggunakan power yang lebih, iaitu seperti rice cooker ataupun microwave oven, ataupun ada yang buka TV, jadi power yang keluar itu lebih daripada yang masuk. Charging menggunakan enjin tu sebenarnya tak terlalu besar sangat dia punya bekalan yang dibekalkan kepada bateri berbanding dengan drain power yang keluar. Jadi perlunya apabila kita berhenti, kita kena ada bekalan sampingan, iaitu generator. Bila kita dah lama menggunakan, kita tahu masa travel tu kita kena on juga generator untuk memberikan impak yang besar di dalam charging bateri, supaya dia lebih mengatasi daripada penggunaan yang digunakan di dalam kabin. Bila waktu malam, dah tentu kita tidak akan menggunakan generator, sebab kita nak tidur dalam keadaan yang senyap, sunyi, tidak ada gangguan. Kalau kita parking di tempat public, di tempat camping site, kita tidak mahu mengganggu jiran-jiran campers kita. Sebab itu kita perlu rancang supaya apabila kita bermalam, pastikan bateri kita, kalau yang saiz kecil, dalam keadaan yang hampir penuh, supaya dia digunakan boleh sampai ke waktu pagi.
Soalan berikutnya ada orang tanya saya, kena macam senang je nak travel dengan motorhome ni bang. Jawapan dia memang senang lah. Sebab pertama kita tak perlu nak booking hotel. Kalau kita nak bergerak, kita tak perlu nak rancang. Kalau hotel ni biasanya kalau kena waktu peak time ataupun school holiday and public holiday, memang tak ada lah. Nak pergi kawasan Cerating ke PD ke mana, memang semua hotel ke apa ni, chalet ke, semua homestay memang penuh. Jadi kalau motorhome ni kita start jalan je lah kan. Kalau kita tak sampai pada waktu yang ditetapkan, kita tidur je lah dekat arena. Kemudian satu, kita boleh park di 7-Eleven, tempat yang 24 jam, yang buka 24 jam, macam Petropam, Kemudian kita boleh masak kat dalam. Kemudian tak payah queue untuk masuk hotel. Masuk toilet, nak masuk toilet kadang-kadang waktu public holiday ataupun waktu cuti sekolah ni, kalau kat highway tengah jam kan, memang toilet tu queue panjang, terutamanya toilet wanita. Kita ada toilet sendiri, walaupun toilet sendiri ni kita taklah berapa recommend sangat nak kerap guna, sebab kita kena cuci dia punya cartridge tu. Kemudian letih, kita tidur je lah macam saya biasa. Tidur je, parking dekat area tidur. Bolehkah bateri ni tahan bila kita tak ada sources yang pump dia power, kita gunakan untuk aircon tidur waktu malam? Bagi saya boleh, dengan syarat kita kena kontrol. Macam saya, pengalaman saya bila saya guna nak tidur, saya guna aircon, saya pastikan power mesti melebihi 80 ataupun 90%. Jadi waktu malam kita tengok dia punya reduce berapa banyak dan berapa jam dia berkurangan. Dan kita jangan kacau dengan aktiviti lain seperti memasak, aktiviti yang berat lah, menggunakan microwave oven, rice cooker. Waktu malam kita kalau boleh jangan gunakan yang terlalu berat. Kalau masak pun gunakan gas stove tak apa, tapi masak di luar. Di dalam kabin dia panas, aircon akan bekerja lagi kuat. Biasanya kita akan monitor 1 jam dia less berapa, kalau 6 jam dia less berapa. Jadi pastikan pagi tu ada lagi balance. Waktu pagi kita boleh on generator balik. Satu lagi kaedah untuk membolehkan aircon ni tahan, kalau boleh 100% kita guna aircon. Lain jangan. Lampu kalau boleh kita guna lampu camping. Lampu macam ni pun boleh. Kita boleh beli di mana-mana Shopee ke kan. Kita cas, kita boleh guna dalam 8 jam, kita gantung je dekat dalam kabin. Jadi bekalan elektrik yang lain bekalan elektrik hanya digunakan untuk aircon saja. Jadi dengan cara itu aircon boleh tahan sampai ke pagi. Pertamanya orang akan banyak tegur lah. Dulu masa bawa kereta, kemah, biasa orang tak apa-apa nak ni sangat. Bila bawa motorhome ni banyak orang tegur. Mereka yang tegur ni sebenarnya nak tahu tentang motorhome, nak lihat apa yang ada di dalam motorhome. Sebab motorhome ni adalah kenderaan yang baru lagi kat negara kita. Jadi dengan cara macam ni ramai kawan, kita banyak kenalan, kontak, bertukar-tukar pandangan mengenai motorhome. Kita boleh exposekan motorhome ni kepada public lah. Dan tujuan saya membuat YouTube ni adalah untuk, pertamanya untuk mengenalkan orang kepada motorhome, bagaimana untuk membawa motorhome, tips-tips di membawa motorhome. Dan di samping tu juga kadang saya selitkan lah sejarah-sejarah tempat-tempat di negara kita. Sebab yang melihat YouTube ni sebenarnya kadang daripada overseas juga. Kita ada translation di bawah, walaupun English saya mungkin taklah sebaik sangat kan, tapi at least orang boleh tahu keadaan di negara kita. Kita kenalkan ini adalah bangunan apa, pada tahun berapa dibina. Jadi kita selitkan sedikit-sedikit sebanyak tentang keindahan di negara kita, keistimewaan di negara kita, untuk bukan saja untuk pelancong asing, tetapi untuk masyarakat kita yang mungkin pun tak tahu tempat-tempat yang menarik di dalam negara kita. Dan insya-Allah di dalam episod yang akan datang, saya akan cuba menjawablah soalan-soalan yang dikemukakan melalui komen-komen yang ada di bawah.
Dan sekiranya anda ingin mengetahui, saya akan cuba jawab lah. Walaupun saya bukanlah yang terbaik untuk memberikan idea, tapi berdasarkan pengalaman saya, InsyaAllah saya akan cuba jawab. Dan sila tinggalkan soalan dan pandangan ataupun idea di dalam ruang komen di bawah. Dan yang lebih penting sekali, jangan lupa subscribe, like dan share kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan di luar sana, supaya mereka boleh bertukar-tukar pandangan. Dan saya doakan anda sekalian pada satu masa nanti akan berjaya memperolehi dan memiliki motorhome. Sebenarnya anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.